أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian. Apa khabar semua? Semoga semua yang berada di rumah yang sedang menonton muka Cik Man ini berada dalam keadaan sihat walafiat dan di bawah rahmat Allah. Baik, sekarang ini kita kembali dalam episod yang seterusnya, iaitu dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Dan sekali lagi Cik Man maklumkan bahawa kita sedang berada di tema tafsir untuk minggu yang seterusnya ini, dan hari ini adalah hari kedua dan kita menyambung ayat yang semalam daripada surah Al-Mu'minun. Semalam kita baru bincangkan tentang ayat yang pertama je mengenai dengan orang yang beriman yang berjaya ni. Hari ini kita masuk ayat yang kedua yang merupakan ciri yang pertama bagi orang beriman yang berjaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa dia orang beriman yang berjaya itu? Yang Allah sebut dalam ayat yang pertama, maka ayat yang kedua ini ciri yang pertama orang yang khusyuk dalam solatnya. Pernah dengar perkataan khusyuk? Daripada khasya'a. Khusyuk ini kita boleh ertikan sesuatu yang kita buat secara fokus. Maknanya kita tak fikir lain dah. Kita masuk aja solat, bahkan sebelum solat itu on the way kita nak melangkah dekat saf tu, kita dah pusatkan dah, kita nak jumpa siapa. Bayangkan adik-adik paklung maklum, kalau nak ambil anugerah daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan, dengan pakaian kita yang penuh kebesaran ataupun yang mahal, dengan langkah kita yang ya Allah, lemah gemalai longlai takut tersilap langkah, ni tangan nak buat gaya macam mana ni nak undur dulu ke sekian-sekian. Yang tu kita dengan makhluk, kita punya preparation memang bersungguh-sungguh. Bayangkan kita nak jumpa Tuhan Rabbul Jalil, Tuan segala tuan, bos segala bos, raja segala raja, yang tak ada yang lebih tinggi daripada dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bayangkan start kita daripada rumah nak rasa seronok dengan semayang ni. Nak pergi mana ni bah? Abah nak pergi semayang. Baju Melayu siap bersamping ni, nak pergi semayang ke nak tambah cawangan? Kan, pandai-pandailah abah jawab sendiri. Kata nak pergi semayang. Jadi start daripada rumah abah memang pakai kemas-kemas ni. Kalau jumpa wakil rakyat boleh pakai smart-smart, takkan nak jumpa Tuhan kepada wakil rakyat tak boleh pakai smart-smart. Maka dekat situ kita nak menunjukkan kesungguhan kita supaya ada bezanya cara kita membina hubungan dengan Allah berbanding dengan manusia pun yang kita akan bersungguh-sungguh di dalam perhubungan tersebut. Jadi kita ambil wuduk siap-siap dekat rumah, kemudian kita pakai baju yang terbaik, tak perlu mahal, tak perlu baru, tapi wangi, elok, bersih. Bukan tu ambil dalam bakul, tapi ambil daripada wardrobe ataupun daripada almari yang memang tersusun rapi. Kita pakai, kemudian kita pakai minyak wangi. Antara sunnah Nabi ialah berwangi-wangian. Bukan kita makan bawang, tak gosok gigi terus pergi masjid, huru-hara satu masjid. Yang tu Nabi sebut makruh hukumnya orang yang makan bawang kemudian mendekati masjid. Jadi kena jaga kebersihan supaya tak mengganggu orang lain dan tak mengganggu kekhusyukan jemaah-jemaah lain. Sekarang ni tak ada bawang kot. Bukan masalahnya tak ada bawang. Jadi sekarang ni bukan kita nak fokuskan bawang.
ada banyak lagi benda yang kita makan selain daripada bawang. Sebab bawang memang ada pada zaman Nabi. Tapi zaman sekarang ini, ada banyak benda yang lebih menyakitkan hati dia punya bau daripada bawang. Jenis-jenis yang berasap tu contohnya, ataupun jenis yang makan tempoyak, jenis yang makan lauk-lauk yang memang orang kata dia punya bau tu sampai keluar dajjal pun tak hilang dan seumpamanya tu. Jadi kita kena pastikan kita menjaga kebersihan. Ini semua dalam usaha untuk mengekalkan ataupun membina kekhusyukan untuk kita dan juga orang lain. Jadi start daripada rumah lagi kita dah bina dah kita punya fokus kepada Allah. Sampai masuk pintu masjid, kita nampak dah ini masjid, ini rumah Allah, tak boleh buat macam-macam. Melangkah dengan kaki kanan masuk, kemudian terus menuju, pilih saf yang pertama, dan waktu kita pusatkan niat kita nak semayang apa, kita imam ke kita makmum, angkat takbir Allahu Akbar. Perkataan Allahu Akbar menunjukkan Allah paling besar. Tapi kenapa ya kita muhasabah diri balik? Kenapa bila kita masuk dalam solat itu kita tahu kita sebut Allahu Akbar, tapi rupa-rupanya Allah kecil lagi ke? Ada sesuatu yang lagi besar. Lepas saja takbiratul ihram, teringat game PUBG tadi off ke ataupun dah save ke belum? Teringat pula drama swasta, terlupa nak tekan record, teringat pula nasi dah tekan suis ke belum? Teringat pula kereta dah kunci ke belum, teringat itu ini semua hubungan kita dengan keduniaan. Sedangkan kita sudah berikrar, kita sudah menyebutkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maknanya kita hanya memasukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksudnya Allah tu boleh masuk, tak. Fokus kita hanya kepada Allah. Tidak ada benda yang lain kerana Allah yang paling besar, khususnya ketika kita sedang bersembahyang. Iaitu sembahyang ni satu hubungan yang eksklusif antara hamba dengan Khalik, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maksudnya khusyuk. Itu khusyuk ini dengan rasa takut kepada Allah serta rasa pengagungan kepada Allah. Maka dua perasaan ini bila digabungkan akan melahirkan suatu kesempurnaan dari segi khusyuk. Khusyuk ni senang cerita memang betul-betul kita fokus, tak fikir lain kecuali itu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ya, cerita-cerita zaman-zaman salafus soleh, macam mana dia ni, orang kata di kalangan mereka ada yang semayang tu kadang-kadang luka parah, kadang-kadang ditikam dan seumpamanya sakit, tapi mereka terus juga kekal tak bergerak-gerak kerana rasa sakit mereka tidak sehebat perasaan takut dan agungnya mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti menjadikan kita seronok dan cinta kepada solat. Tapi macam mana nak rasa khusyuk dalam solat? Antara tipsnya ialah yang pertama, kita mesti menumbuhkan rasa cinta dan suka bersolat. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, "Ya Bilal, arihna bis solah." Wahai Bilal, berikan kami kerehatan dengan solat. Punya berbezanya Nabi dan para sahabat dengan kita. Kalau nak rasa enjoy, nak rasa best, semayang. Kita pula bila azan, Allah, semayang pula, letih nak ambil semayang. Jauh beza kita dengan Allah. Baik, jadi macam mana kita nak mengekalkan khusyuk ataupun tip-tipsnya kembali selepas ini. Alhamdulillah kembali dalam jawapan Pak Cik Man, dan sekarang ni kita nak tahu lagi macam mana cara kita nak khusyukkan solat. Tadi Cik Man dah bagi tahu kita mesti rasa cinta dengan solat kan. Zaman Nabi dulu para sahabat semua kalau dia nak berehat dia semayang. Kita pula semayang tu macam beban, cepatlah habis semayang nak berehat pula lepas ni. Kan jauh beza antara kita dengan mereka. Jadi semoga kita dapat mengikut jejak langkah Rasulullah dan para sahabat dan golongan-golongan salafus soleh yang menjadikan sembahyang mereka itu sebagai tempat untuk berehat. Rasa seronok sangat. Nabi pun ada menyebut dalam satu hadis, aku dijadikan senang kepada wangi-wangian, kepada wanita, dan aku dijadikan senang ketika dalam solat. Jadi nak rasa senang, nak rasa enjoy itu sembahyang. Ni sembahyang tiba-tiba rasa tak enjoy. Itu mungkin Cik Man ataupun kita yang penuh dengan kelemahan. Baik, kita muhasabah bersama. Kemudian seterusnya cara untuk khusyuk di dalam solat ialah memperbaiki niat. Semayang kerana apa? Kalau dekat sekolah, adik-adik kat sekolah asrama kan, cukup je semayang kan, mentang-mentang warden macam malaikat maut kan. Sedangkan semayang tu untuk Allah, kerana Allah. Jadi bila kerana warden, bila kerana mak bapak, kita pun semayang, terpaksa lah kalau tak ada orang tu memang aku tak semayang. Tak. Sama ada kita seorang, ataupun depan orang, ataupun depan mak ayah kita, ataupun depan warden kita tetap akan semayang. Tak semayang ini merupakan syurga untuk kita dekat dunia ni. Jadi sebab tu kena perbaiki niat. Innamal a'malu
binniat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Kalau niat kita nak jadikan semayang itu sebagai orang kata tempat kita beristirahat, maka kita akan sentiasa rindu dengan semayang. Alah, sehari sekali je ke zuhur, ingat kali 5 kali. Itu dah melampau sangat. Baik, kita boleh tambahnya semayang sunat. Yalah pembari sangat ya adik-adik. Baik, seterusnya cara untuk khusyuk dalam solat, faham makna bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut cakap tu. Ayat Quran, mulut membaca Al-Fatihah. Dalam hati, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita ni kalau nak hafal ataupun nak tahu makna, kena nyanyi dulu. Segala puji bagi ya Allah. Cik Man rasa macam nak tukar rancangan rasanya. Tapi tak apalah, nanti takut orang lain tak boleh cari makan pula. Jadi sambil kita membaca ayat-ayat Quran ni, maka begitulah kita tetapkan dalam hati kita lintasan makna-makna tersebut. Allahu Akbar, Allah paling besar. Sami Allahu liman hamidah. Apa niat-niat, apa maksud-maksud dia. Doa kunut apa pula. Tahiyat akhir, tahiyat awal. Jadi setiap bacaan tu memang dah set. Lalu sekali dia punya makna. Tak adalah kalau kita kosong aja Allahu Akbar, chicken dinner, ML, PUBG. Benda tu dah masuk benda-benda yang lain. Kita pun rasa tak, orang kata tak ada feel ketika kita membaca ayat-ayat Quran ataupun surah-surah yang tertentu. Sebab tu adik-adik kita tengok ya, bangsa Arab. Cik Man ambil contoh positif bangsa Arab. Bangsa Arab ni, dia orang Arab. Kemudian dia cakap dalam bahasa Arab. And then, dia pula baca Quran. Dan Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi, dia punya connection itu rapat. Sebab tu dia orang mudah faham. Bila imam tu baca Al-Fatihah, bila imam tu baca surah yang memang bahasa Arab, seolah-olah macam sedang berbual. Jadi dia faham terus. Alah, cuba bayangkanlah kalau imam cakap bahasa Melayu, segala puji bagi Allah. So kita nampak macam ada rasa feel. Tapi tak bolehlah, nanti batal. Maka orang-orang Arab kita tengok kadang-kadang tu ada yang menangis, ada yang jenis yang menggigil, ada jenis yang muka serius. Sebab dia faham setiap kali bila imam baca ayat-ayat yang menerangkan azab Allah, maka air mata mengalir ketakutan supaya tidak dikenakan azab Allah, tak dimasukkan dalam neraka. Bila imam baca tentang motivasi masuk syurga ataupun nikmat-nikmat syurga, ganjaran orang yang beriman, jadi hati mereka jadi senang. Bukanlah ketawa, mungkin mereka tak nampak senyum, tapi hati jadi tenang. So ini feel yang mereka akan dapat hasil daripada faham makna setiap bacaan dalam solat. Kita pula, jenis kita ni menangis juga dalam solat. Tapi dalam hati, ya Allah, bilalah imam ni nak berhenti lamanya aku berdiri ni kan. Jadi jauh beza antara kita dengan orang yang faham. Sebab tu kita kena kejarkan khusyuk. Baik. Kemudian seterusnya, tips ataupun cara untuk kita khusyuk di dalam solat. Okey, ini dari segi pakaian. Adik-adik yang semayang berjemaah, pastikan pakaian kita pakaian yang orang kata sesuai, pakaian yang tak menimbulkan fitnah. Sebab kadang-kadang ada orang pakai baju, belakang ada tulisan-tulisan. Belakang ada gambar-gambar kartun. Jadi kesian dekat jemaah yang paling belakang. Ataupun soft yang berada di belakang kita. Dia pergi baca tulisan tu dulu. Terlupa pula maksud-maksud ayat yang sepatutnya dia fokuskan. Nak pula kalau imam kan, sebelum ni Cik Man ada cakap, imam umur 99 tahun, pakai jubah putih, baju dalam Pokemon. Lagi pening orang, budak-budak yang soft belakang imam tu kan, orang tua tu minat betul dengan cerita kartun. Jadi benda-benda yang macam ni, walaupun kita nampak biasa-biasa, tapi sebenarnya dia memberikan kesan dan pengaruh. Sebab tu, suasana masjid mesti kondusif. Suasana tempat kita semayang mesti boleh membantu kepada kekhusyukan kita. Kita rukuk kadang-kadang nampak sejadah tu ada gambar. Bila gambar tu nanti boleh ganggu kita kan. Gambar masjid dan seumpamanya. Ataupun dinding-dinding masjid ada corak-corak yang ekstrim yang membuatkan kita terganggu daripada solat. Nabi pernah menyuruh untuk menghilangkan ataupun menghapuskan gambar-gambar ataupun hamparan yang ada corak-corak. Kerana itu boleh mengganggu. Nabi pun suruh buat macam tu. Takkan kita lebih hebat daripada Nabi. Jadi kita kena berusaha dari semasa ke semasa untuk mendapatkan khusyuk dan seterusnya akan menjadikan solat itu sebagai sesuatu yang lazat. Baik. Cik Man terima soalan. Kita ambil soalan daripada netizen dalam berkenaan dengan khusyuk ni. Cik Man, kalau solat tidak khusyuk, adakah solat diterima? Okey. Solat ini ada dua angle ataupun ada dua sudut. Yang pertama, ia berkenaan dengan kualiti dia. Kita cerita pasal kualiti ni, itulah yang khusyuk. Yang keduanya adalah benda-benda zahir yang berkaitan dengan solat, iaitu syarat sah solat, antaranya bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, kemudian seterusnya memakai pakaian yang suci daripada najis, kemudian menghadap kiblat,
kemudian orang kata yakin masuk waktu. Benda-benda macam ni kita boleh buat. Senang aja nak buat. Kemudian seterusnya rukun-rukun solat pun senang nak buat. Takbiratul ihram, berdiri tegak, lepas tu rukuk. Benda-benda ni senang sebab dia bersifat zahir. Tapi kalau benda yang berkenaan dengan hati ni, seperti khusyuk, benda tu payah. Jadi khusyuk dia bukan rukun solat. Kalau tak mampu nak khusyuk ataupun tak dapat nak khusyuk, maka semayang kita tetap sah. Cuma dari segi pahala-pahala ataupun kualiti solat itu mungkin berkurangan. Maka janganlah kita risau mengatakan kalau khusyuk, tak khusyuk, semayang tak sah. Sebab benda tu sukar untuk dibuat. Tapi apa yang paling penting, mesti ada all out ataupun kesungguhan daripada kita untuk khusyuk. Dan Allah Maha memahami. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah kita masih lagi berada dalam ayat yang kedua daripada surah Al-Mu'minun, iaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang beriman yang berjaya ialah mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi nak semayang tu senang. Ambil air semayang, kemudian bentang sejadah, kemudian kiblat pun dah tahu, waktu dah masuk dah pukul 1.45 confirm dah masuk zuhur, kemudian baju baru beli, baru basuh. Senang benda-benda yang zahir ni. Rukun pun kita hafal ada 13 kita belajar. Tapi ada satu yang sukar untuk kita pertahankan ialah khusyuk. Maka berusahalah bersungguh-sungguhnya. Dan khusyuk ini menjadi nyawa dan roh kepada solat. Kalau tak khusyuk, seolah-olah solat kita tidak bernyawa. Sama macam manusia kalau tak ada nyawa, apa yang jadi? Mati. Walaupun kita boleh katakan dari segi zahir semayang dia sah, tapi hatinya hanya Allah sahaja yang tahu. Okey, soalan daripada netizen. Cik Man, adakah dengan khusyuk dalam solat kehidupan kita lebih teratur? Ya, secara ringkas ya, benar, ada kaitan kerana bila kita khusyuk dalam solat, itu menunjukkan kita bertanggungjawab dengan solat kita. Bukan sekadar solat asal solat. Ataupun solat ni daripada dikatakan tak solat, jadi saya semayang lah. Khusyuk tak khusyuk tu malas saya nak ambil tahu. Tapi bila seseorang itu dah khusyuk, bermakna nampak dekat situ, dia sangat caring, dia sangat alert dan dia sangat bertanggungjawab, disiplin dengan solat. Maka solat yang berdisiplin, solat yang khusyuk memang solat yang paling climax dari segi kualitinya. Sudah pasti Allah akan menganugerahkan dia perkara-perkara yang Allah tidak anugerahkan kepada orang yang mengabaikan solat. Jadi bila kita solat teratur, percayalah adik-adik, paklung-maklung, insya-Allah kehidupan kita teratur. Keteraturan kehidupan kita bergantung kepada bagaimana kita melayan solat. Ada orang solat dekat ujung-ujung waktu. Ada orang solat mungkin jamak. Ada orang solat kata tak naklah solat nanti qada lah. Maka insya-Allah kehidupan dia akan huru-hara dan seumpamanya. Kalau dia sentiasa bahagia dan tenang, mungkin itu tidak kekal ataupun itu dianggap sebagai istidraj. Bukanlah Cik Man katakan bila kita semayang khusyuk kita tak ada ujian. Bila kita semayang khusyuk ni bisnes kita mungkin orang kata akan sentiasa beruntung ataupun kita semayang khusyuk ni sentiasa lulus cemerlang dalam exam. Tak. Allah tak janji orang yang jaga semayang sentiasa berjaya dalam peperiksaannya. Allah tak pernah janji orang yang khusyuk ataupun menjaga semayangnya sentiasa orang kata naik gajinya. Tetapi insya-Allah Allah menjamin sesiapa yang khusyuk di dalam solatnya, yang ada kualiti di dalam solatnya, maka dia akan berjaya dan kedudukannya tinggi di sisi Allah. Dia akan diuji, dia akan diuji. Nak tengok siapa semayang paling power dalam dunia ni? Nabi Muhammad lah, para nabi dan rasul. Tapi diorang bukannya jutawan-jutawan. Bahkan diorang sentiasa diuji. Bahkan Nabi paling teruk kena ujian, kena bala. Bila ada seorang tu tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man asyaddun nas balaan?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dahsyat, yang paling teruk kena bala, yang paling berat ujiannya? Maka Nabi Muhammad menjawab, para Nabi dan Rasul. Dia sendiri, sahabat-sahabat seperjuangan dia, Nabi dan Rasul. Maknanya semakin tinggi iman seseorang, semakin khusyuk seseorang itu dalam solat, semakin berat ujiannya. Jadi dengan ujian-ujian yang datang itu, Allah akan memberi kekuatan kepada dia, hasil daripada dia membina hubungan dengan Allah dalam solat, dengan hubungan yang penuh berdisiplin, maka dia akan relax ataupun akan kekal bertenaga, tak mudah putus asa dan tidak pernah merintih ataupun berburuk sangka dengan Allah apabila diberikan ujian. Maka sebab itu pentingnya kedudukan khusyuk dekat sini. Baik. Kemudian soalan-soalan tambahan yang bersifat praktikal. Cik Man, saya semayang, tiba-tiba ada bunyi handset pula daripada jemaah yang lain. Okey? Ataupun mungkin tiba-tiba ada gempa bumi. So nak buat macam mana? So Cik Man nak bagikan kepada dua. Cik Man ambil yang handset dululah.
Sebelum semayang, muhasabah balik, kita standby. Bagi siapa yang bawa handset tu, kalau boleh, off-kan. Ataupun kita silent-kan. Sebab kita tak nak menyusahkan diri kita dan orang lain. Kalau kita semayang seorang, tak ada masalah. Itu pun dah menyusahkan diri kita sebab kita dah rugi sebab tak khusyuk. Jadi kita standby awal-awal. Kita ni sekarang zaman teknologi. Memang semua ada handset. Senang kita masuk dalam masjid, kemudian rubber pocket. Tak payah nak tunggu nak semayang. Masuk dalam masjid tu terus off-kan. Sebab walaupun kita tak semayang, orang sana merata-rata, ada yang iktikaf, ada yang mungkin tengah zikir, ada yang mungkin tengah bincang ilmu, ada yang mungkin tengah mesyuarat. Jadi masjid ni tempat untuk off handset. Bukan tempat yang kering sana, kering sini, bisnes tanya sana, kau dekat mana, kenapa. So, tempat yang sesuai, kita akan bersikap dan berdisiplin dengan sesuai tempat tersebut. Bila masuk dalam masjid, banyak urusan-urusan yang bersifat ketuhanan ataupun banyak urusan-urusan yang orang kata paling mulia, paling agung dilakukan dalam masjid, maka kita mesti menyediakan diri kita supaya tidak menjadi punca kepada huru-hara ataupun mengganggu konsentrasi jemaah yang ada dalam masjid. Sama ada dia tengah semayang ataupun tidak semayang. Tapi kalau misal kata bunyi kering-kering daripada orang lain dalam muzik dia, ya Allah, kalau kering-kering tak apa Ustaz, lagu Blackpink. Tengok daripada poket imam pula umur 90 tahun minat Blackpink punya orang tua ni kan. So lagu mana ni? Jadi kalau kita terganggu khusyuk, maka kita tidak dibebankan dengan kesilapan sebab benda tu bukan sengaja. Semayang kita tetap sah dan kita tidak dikatakan sengaja untuk mengabaikan solat. Tapi pesanan kepada semualah, kepada Cik Man ataupun kepada siapa yang masuk masjid, tolong standby awal. Maknanya kita ready awal-awal, handset kita tutup ataupun kita off-kan. Dan yang kedua tadi berkenaan dengan gempa bumi lah. Gempa bumi ni bukan kita seorang aja, dia bukan huru-hara yang sedikit sebenarnya, tapi dia huru-hara yang banyak. Jadi dekat situ ada orang yang mungkin ada, orang kata makom dia tinggi sikit, dia terus melaksanakan solat. Dan ada orang pula dia keluar sebab dia terlalu takut. Jadi dalam keadaan begitu, kita kadang-kadang tak ada sistem. Kita tak tahu nak fikir apa, terus lari. So, lari menyelamatkan nyawa itu bukanlah suatu kesilapan. Kita lari menyelamatkan nyawa bagi siapa yang memilih itu dan kemudian menggantikan solat ataupun meneruskan solat pada waktu dan di tempat yang tidak berlakunya gempa bumi apabila suasana sudah menjadi tenang. So, itu situasilah. So, tak menjadi kesalahan kepada kita. Kemudian, Cik Man, soalan daripada netizen, kalau mak panggil macam mana? Tengah semayang ni, mak panggil. Kau tak derhaka nanti. Ini ulama' berbeza pendapat. Ulama' bezakan semayang sunat dengan semayang fardu. Kalau semayang sunat, sahut panggilan mak, berhenti semayang. Kalau semayang fardu pula, maka kita teruskan semayang sebab kita sedang berurusan dengan Allah lebih penting daripada mak. Kecuali kalau mak tu panggil menjerit, melolong. Zaid, tolong Zaid. Berhenti semayang. Nyawa mak penting. Kenapa mak? Tolong buka pintu. Cik besar aku tengok orang tua ni. Jadi begitulah Cik Man dapat kongsi setakat ini dulu sampai ayat yang kedua, iaitu ciri yang pertama, khusyuk solat. InsyaAllah kita sambung esok hari untuk ayat yang seterusnya. Jangan lupa bersama Cik Man. Jawapan pandai Cik Man. Orang tanya insyaAllah Cik Man jawab. Assalamualaikum.